Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Syazin Hazza binti Ishak, wakil kumpulan ingin membentangkan berkenaan dengan liberalisme. Baik, liberal berasal daripada perkataan Latin iaitu liber yang bermaksud bebas atau bukan hamba. Perkataan liberal banyak dikaitkan dengan perkataan Inggeris liberty dan konsep kebebasan. Falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebenar, nilai politik tertinggi seseorang yang menerima fahaman liberalisme akan dipanggil sebagai seorang liberal. Walau bagaimanapun, maksud perkataan liberal mungkin berubah mengikut sesebuah konteks negara. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Tentang latar belakang liberalisme. Liberalisme ni dia merupakan satu ideologi, pandangan falsafah dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahawa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai yang utama. Fahaman ini dia mula berkembang sekitar abad ke-18 dan 19 di Perancis dan juga Inggeris. Liberalisme ni dia disebabkan oleh satu kaum iaitu kaum bourgeois. Kaum ini dia merupakan kaum tengah di mana mereka berusaha untuk mendapatkan hak-hak mereka. Liberalisme ni dia terjadi kerana terdapat ketidakadilan dan ketidakseimbangan yang ketara di Perancis pada ketika dahulu. Hal ini kerana pada abad ke-17, kerajaan Perancis ni dia terlalu banyak masuk campur dalam kebebasan ekonomi dan juga mengekang ekonomi perdagangan. Kesannya, terdapat pemisahan dan juga perbezaan yang ketara antara golongan di Perancis. Sebagai contoh, golongan 1 dan golongan 2 yang terdiri daripada bangsawan dan juga alim ulama. Mereka telah mendapatkan banyak hak namun tanpa kewajipan. Manakala golongan 3, golongan yang terdiri daripada rakyat biasa dan juga kaum bourgeois yang kaya raya. Golongan yang ketiga ni dia tiada hak namun banyak kewajipan. Hal ini membuatkan golongan bourgeois ni dia mengajak rakyat untuk menentang kekuasaan tak terbatas raja dan juga kaum bangsawan yang telah bertindak sewenang-wenangnya. Mereka menuntut kebebasan dalam ekonomi. Pada tahun 1789, maka terjadilah revolusi Perancis di mana ia merupakan titik terbentuknya golongan liberal. Liberalisme ni kemudian dia menyebar secara meluas di negara-negara di sekitar Eropah dan mereka juga telah mendapat sokongan. Seperti yang kita tahu, liberalisme merupakan fahaman atau ideologi yang menekankan kebebasan hak seseorang. Berikut merupakan isu dan masalah yang akan wujud sekiranya wujudnya kebebasan individu dalam liberalisme. Isu pertama merupakan kebebasan sosial dan politik. Manusia dapat hak mereka iaitu hak-hak dalam mengemukakan pendapat, berkumpul secara bebas dan bebas dalam beragama. Hal ini akan menyebabkan ketidakstabilan sosial, konflik dan sebagainya. Isu yang kedua merupakan kebebasan psikologi. Manusia mempunyai hak bebas untuk berfikir secara bebas dan juga percaya kepada apa yang mereka mahu. Kesan buruk daripada itu adalah berlakunya pelecehan verbal ataupun perbuatan merendah-rendahkan orang lain. Isu ketiga merupakan kebebasan ekonomi. Manusia bebas untuk memiliki wang yang banyak atau aset yang banyak dan juga berdagang tanpa batasan. Kesan dari itu wujudnya eksploitasi pekerja, perluasan monopoli dan juga ketidaksetaraan ekonomi. Dari segi kebebasan moral pula, manusia berhak dan boleh untuk memilih apa yang mereka anggap benar.
Kesan buruk daripada perkara tersebut menjadikan manusia melakukan perkara-perkara yang tidak berguna dan juga merugikan orang lain. Kesan dari liberalisme jatuh pada pelbagai aspek dan 3 daripadanya kita akan bincangkan. Aspek pertama merupakan aspek akidah. Manusia semakin menjadi kurang endah dalam agama. Mereka menjadi terlalu fokus dalam kehidupan peribadi mereka dan juga agama dianggap ancaman kepada sesetengah mereka. Dalam aspek sosial pula, wujudnya kebebasan dalam pergaulan tanpa menghiraukan jantina. Bukan itu sahaja, ia juga dapat menjauhkan lagi jurang antara orang kaya dan orang miskin. Dari aspek tradisi pula, tradisi menjadi semakin hilang ditelan dek zaman. Hal ini kerana sikap tidak endah anak muda pada zaman sekarang. Di sini terdapat beberapa cadangan yang boleh diambil bagi isu ini, iaitu dengan membendung ideologi Islam liberal, menekankan konsep wasatiyah dan menghapuskan demokrasi. Sebagai kesimpulan, berdasarkan kajian yang telah kami jalankan, liberalisme ini merupakan fahaman yang memisahkan aspek agama dan pemikiran seseorang tentang kebebasan. Menjatuhkan iman seseorang Muslim malahan dapat merosakkan martabat diri sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, kita perlulah berhati-hati dalam memilih sesebuah ideologi kerana sesetengah ideologi dapat mendatangkan keburukan dan kemungkaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala serta dapat menjatuhkan sesebuah negara dengan memilih pemimpin yang berfikiran liberalisme.